Kemudian dia tampil ke hadapan, lalu ditemunya dengan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz juga tentera Islam. Ini pun orang yang hebat ni. Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Kemana kamu wahai Abu Amir?" Panggilan kepada Anas bin Nadar tadi, Abu Amir. Jawab Anas, aku dah bau syurga wahai Sa'ad. Sungguhnya aku telah menghidu bau syurga di sebalik gunung Uhud tu. Maksudnya dia nak kejar masuk dalam musuh, nak lawan. Dah dia bau syurga dah, dia kata. Sa'ad, sesungguhnya aku telah menghidu bau ni. Kemudian dia terus pergi dan berjuang sehingga terkorban. Dikatakan waktu tu dia masih pegang kurma. Waktu dia tengok semua orang belok, dia kata, "Ya Allah, ampunlah dia orang dia tengah makan lah sikit kurma tu sambil tengah perang ni." Dia baru gigit sebiji ni, dia kata tak boleh jadi. Aku kalau duk sibuk nak makan sebiji ni, lambat nak masuk syurga. Lambat. Campak tu tak ada makan sebiji walaupun dia lapar. Terus dia lompat masuk dalam tu sebab dia kata aku dah hidu bau syurga. Jenazah Anas bin Nadar ni yang cakap macam tu. Aku dah bau syurga tu. Jenazahnya tidak dapat dikenali melainkan oleh saudara perempuannya. Saudari lah kan, saudara perempuan yang mengenalinya selepas perang. Macam mana? Jadi dia memang melompat masuk dalam kumpulan musuh, memang kena bunuh lah. Dan mukanya hancur. Dia kena cincang muka dia. Sahabat Nabi semua lepas perang tak cam, ni siapa ni? Ni orang Islam kan bukan Islam? Tak cam. Kan? Orang kalau musyrik, Nabi dah dah ke bumi lah. Jadi tak pasti dia nak duduk dalam kelompok Islam atau tidak. Kecuali setelah selesai perang, mereka pakat ni lah, bagi tahu pada family masing-masing. Wahai ni family, suami kau dah meninggal, bapa meninggal, anak meninggal. Cuma ada seorang budak yang perempuan ni tak jumpa dengan abang dia. Abang dia ikut serta. Anas bin Nadar ni abang dia. Adik perempuan ni tak tahu nama apa. Jadi dia kata, aku tak tahu abang aku berita macam mana, selamat ataupun dah terbunuh. Dia kata, jom bawa lah pergi cek, cari jenazah yang tak diuruskan lagi. Jumpalah satu jenazah, muka hancur, tak ada hidung, tak ada mata, tak ada mana, hancur habis semua. Jadi orang tak cam, ni ke jenazah? Dia kata, ni lah abangku. Dari mana dia cam? Sebab dia pakai cincin. Alamak, tak pakai pula ke ni. Kan? Dia pakai cincin yang dia cam lah, ni bentuk cincin abang dia. Kan? Jadi kisah Anas bin Nadar ni lah saya cerita tadi, gunung Uhud tadi, kubur berselerak kan, 5, 3, sana 3, 5 dan sebagainya. Di mana mereka terbunuh, di situ dikumikan. Jadi setelah berlaku banjir, maka pasir terbuka, terselerak habis semua, nampak jenazah. Orang tak cam jenazah ni jenazah orang baru ke atau jenazah sahabat-sahabat. Dah 300-400 tahun ni. Takkan jenazah sahabat masih nampak fresh. Keras lagi daging-daging tangan ni, dan tangan lembek lagi macam ni bila angkat. Kan? Dan darahnya masih merah, tak ada lah tinggal tulang ke reput, tak ada. 300-400 tahun dah. Kotlah jenazah baru orang tanam kat sini kot. Ini tak pasti. Jadi kerajaan Saudi pada ketika tu hold dulu, nanti dulu, cari para ulama' mai datang tengok. Kot dia orang boleh kecam ni sahabat ke ataupun bukan sahabat. Jadi kisah Anas ni dijadikan panduan, Anas bin Nadar tadi, pasal pakai cincin tu. Jadi bila dalam perbumian tu buka-buka tengok, ada seorang sahabat yang pakai cincin yang disifatkan cincin yang warna macam ni. Dalam ni tak ceritalah. Dalam kisah lain dia ceritakan cincin Nabi, cincin dia pakai tu, di jari mana, warna apa cincinnya. Kan? Jadi ada salah seorang sahabat yang muka hancur, cincin dia ada. Maka dikaitkan dengan kisah Anas bin Nadar, betul lah ini Anas bin Nadar, berarti yang lain-lain pun seangkatan dengan dia, sahabat Nabi belaka. Berapa ratus? 300 lebih, 300 hingga 400 tahun. Badan masih kuat, lembek gini, tak terputus tangan. Maksudnya luka, darahnya masih merah, cantik, masih wangi, tak busuk mayat kan. Masih cantik. Cuma mereka pindah jenazah, dikuburkan di tempat sekarang ni, satu tempat di pagar tu. Dan apa tu, sebab tu Allah dalam Al-Quran beberapa ayat Allah Ta'ala sebut, orang yang terbunuh, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu cakap orang mati di medan perang terbunuh ni dah mati dah, bahkan mereka masih hidup. Hidup macam mana hidup ni? Hidup maksudnya hidup di alam lain. Dalam Al-Quran lain Allah Ta'ala
yurzaqun, mereka sentiasa dapat rezeki. Cuma kehidupan mereka tak macam hidup di alam kita. Dia alam barzakh. Hidup tak perlu oksigen, tak perlu pergerakan, makan minum semuanya tak perlu. Tapi dia hidup di alam dia, roh dan jasad. Cuma jasad tak perlu bergerak kan. Di alam barzakh. Betul. Dalam hadis Nabi kata Allah haramkan bumi memakan jenazah para nabi. Termasuk dalam Quran sebut mereka takkan reput jenazah, mereka takkan reput, takkan rosak. Dan mereka akan bangkit dalam keadaan luka-luka itulah di mahsyar nanti. Dan luka-luka darah-darah ni menjadi perhiasan. Macam mana orang perempuan kan, pakai perhiasan, ada gelang ni apa semua, cantik kan, moga-moga tu cantik-cantik. Jadi bangga dengan perhiasan. Sahabat apa ni, orang medan perang ni bangga dengan luka-luka dia orang. Sebab tu haram hukumnya kita mandi dia orang. Soalnya kita basuh darah dia. Dia nak bangun sekali dengan darah-darah tu, sekali dengan luka-luka tu. Sebab tu tak boleh mandikan dia, tak boleh kapankan, dan tak perlu nak solat. Sebab pahala dia lagi banyak pada pahala orang yang semayang. Kita pula nak ambil pahala dia, bukan dia nak ambil pahala kita. Kalau orang biasa mati ni, dia nak ambil pahala kita. Kita tolong semayang, dapat pahala, bagi kat dia. Syafaat kita untuk dia. Ni dia yang mati syahid, kita tak payah nak hadiah pahala kat dia, sebab kita nak ambil daripada dia. Dia yang lebih kayanya. Okey, tadi dikatakan jenazahnya tidak dapat dikenali melainkan oleh saudara perempuannya yang mengenalinya. Selepas perang, dengan melihat jari-jarinya, pada tubuhnya terdapat kira-kira 80 kesan tikaman lembing, tetakan pedang, serta tusukan anak panah. Ya Allah, 80 tu macam mana, hancur macam orang cincang-cincang. Apa tu yang mati di Pahang dulu dia? Cerita lama kan, Mona Fendi tu, dia potong apa? Baru 18, ni 80. Masya Allah, cincang macam mana dia cincang.